Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Fikri. Jom kita belajar kerana ilmu Allah itu luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah, apa khabar Ustaz ucapkan kepada murid-murid tahun 2. Baik, insyaAllah pada hari ini kita teruskan pembelajaran kita di dalam bidang akidah. Tajuk kita pada hari ini ialah malaikat yang setia. Malaikat yang setia. Okay. Kamu boleh tengok buku teks kamu muka surat 67. Okay, boleh buka buku teks muka surat 67. Baik, sebelum itu, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, ini adalah antara merupakan objektif pembelajaran kita, yakni apa yang kamu akan dapat selepas kamu mengikuti pembelajaran video ini. Baik, kita tengok satu persatu. Yang pertama, kamu boleh menyatakan pengertian malaikat. Yang kedua, membaca dalil beriman dengan malaikat. Yang ketiga, menyatakan nama dan tugas-tugas malaikat. Dan yang keempat, menjelaskan tindakan yang membuktikan keimanan terhadap malaikat. Baik, ini adalah antara objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, cuba kamu tengok buku teks kamu tu. Dalam buku kamu, di situ ada gambar, ada gambar murid yang sedang melakukan perbincangan. Okey, jadi nombor 1, tengok nombor 1, dia ni memberikan soalan kepada kawan-kawan dia. Dia memberi teka-teki. Okey. Apa teka-teki dia? Kita baca bersama-sama. Tugas diberi sebagai ketua, sampaikan wahyu kepada Nabi. Boleh berubah pelbagai rupa. Cuba teka siapakah ini? Dia bagi soalan, dia bagi teka-teki dengan kawan-kawan dia. Kemudian seorang ni yang pakai songkok ni, dia angkat tangan, dia kata, dia jawab apa? Jibril. Maksudnya siapa Jibril ini? Inilah yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu berkaitan dengan malaikat. Okey. Baik. Seterusnya, Ustaz nak terangkan apakah yang dimaksudkan dengan malaikat. Apa itu malaikat? Siapa itu malaikat? Baik, kita tengok. Dalam buku kamu tu, kamu tengok yang warna biru ini merupakan pengertian ataupun maksud malaikat. Okey. Malaikat ialah makhluk yang diciptakan daripada cahaya. Okey. Malaikat ialah makhluk yang diciptakan daripada cahaya, tidak berjantina, mempunyai tugasan yang pelbagai, sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Okey, ini adalah maksud ataupun pengertian malaikat. Malaikat ialah makhluk yang diciptakan daripada cahaya. Dalam banyak-banyak makhluk yang Allah ciptakan, macam kita manusia, Allah ciptakan kita daripada tanah. Dan Allah juga mencipta makhluk-makhluk yang lain seperti malaikat. Malaikat Allah ciptakan daripada cahaya. Kemudian malaikat ini tidak berjantina. Bukan lelaki, bukan juga perempuan. Dia tidak berjantina. Bukan juga setengah. Dia tak ada setengah. Dia bukan lelaki, dia bukan perempuan, dan dia bukan setengah-setengah. Tak ada. Dia tiada berjantina. Dia malaikat ini mempunyai tugasan yang pelbagai. Banyak tugas yang Allah berikan kepada malaikat ini. Dan mereka, yakni malaikat, sentiasa taat. Taat ni apa? Maksudnya ikut cakap.
Apa yang Allah suruh mereka buat dan patuh kepada perintah Allah. Okey, itu adalah pengertian malaikat. Baik, seterusnya ialah dalil. Dalil, biasanya kalau dalil ni kita ambil daripada Al-Quran ataupun hadis. Itu dalil. Itu kalau dalil, dalil naqli. Okey. Dalil yang menyatakan bahawa malaikat itu di sini, di dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-285, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Di sini ayat ini menunjukkan bahawa malaikat itu ada. Malaikat itu wujud, dan kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita beriman dengan malaikat. Okey. Baik, itu dalil. Nanti kalau saya tanya soalan, nyatakan dalil yang menunjukkan bahawa kita perlu beriman kepada malaikat, ataupun dalil yang menunjukkan bahawa Allah itu ada mencipta malaikat, maka inilah dalil dia. Kamu ambil daripada surah Al-Baqarah ayat 285. Okey, itu dalil. Seterusnya, baik, inilah yang paling penting yang nak Ustaz terangkan kepada kamu pada hari ini, bahawa Allah mencipta malaikat ini banyak. Malaikat yang Allah cipta sangat banyak. Tetapi yang kita wajib tahu, yang perlu kita tahu, cuma ada 10 nama malaikat. Jadi hari ini kita tengok satu persatu nama malaikat dan juga tugas-tugas dia. Mereka ni ada tugas mereka masing-masing. Macam kamu itu murid. Kamu murid sekolah, maka tugas kamu adalah untuk belajar. Pergi ke sekolah untuk belajar. Itu tugas kamu. Begitu juga Allah ciptakan malaikat. Allah ciptakan malaikat, dan Allah juga ada letakkan tugas-tugas yang tertentu kepada semua malaikat yang Allah ciptakan. Baik, kita tengok satu persatu. Malaikat yang pertama, okey, ini malaikat yang pertama, namanya adalah Jibril. Di sini dia tulis Jibrail. Boleh juga Jibrail pun boleh, Jibril pun boleh. Ini adalah malaikat yang pertama. Dan Jibril ini merupakan ketua kepada segala malaikat. Dia ketua. Macam kamu, kalau kamu dalam kelas, ada ketua dia. Siapa yang jadi ketua kelas, maka dia dilantik jadi ketua. Jadi dalam banyak-banyak malaikat yang Allah ciptakan, maka Jibrail ini merupakan ketua kepada segala malaikat. Okey, itu malaikat Jibril. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Mikail. Yang ketiga ialah malaikat Israfil. Israfil. Malaikat yang keempat Izrail. Izrail. Okey. Yang kelima ialah malaikat Raqib. Malaikat Raqib. Okey, kamu tengok ni, tertikus Ustaz ni bergerak pergi mana. Kemudian malaikat yang keenam Atid. Atid. Okey, ini malaikat yang keenam Atid. Yang ketujuh adalah Ridwan. Malaikat Ridwan. Okey, yang ke-8 ialah malaikat Malik. Malaikat Malik. Yang ke-9 malaikat Munkar. Malaikat Munkar. Dan yang ke-10 ialah malaikat Nakir. Okey, ada 10 nama malaikat yang mesti kamu tahu. Okey, ada 10. Baik, sekarang kita tengok apakah tugas-tugas setiap malaikat ini. Apakah tugas yang Allah berikan kepada mereka? Kita tengok yang pertama, ketua malaikat tadi Jibrail ataupun Jibril. Apa tugas dia? Tugas dia ialah menyampaikan wahyu.
menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu di sini ialah dia memberikan pesanan daripada Allah. Allah berikan pesanan kepada malaikat ini, kepada Jibril ini, dan dia yang akan menyampaikan pesanan tersebut kepada Nabi, kepada semua Nabi. Itu tugas malaikat Jibril. Okey, malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Apa yang dipesankan oleh Allah, maka dialah yang akan bawa pesanan tersebut pergi kepada setiap Nabi dan sampaikan. Itu tugas malaikat Jibril. Okey, yang kedua ialah malaikat Mikail. Malaikat Mikail, tugas malaikat Mikail adalah menurunkan hujan dan rezeki. Ini tugas dia, menurunkan hujan dan rezeki. Contohnya pada hari ini kita dapat makan makanan yang sedap, ataupun hari ini hujan turun dengan lebatnya. Semuanya adalah tugas malaikat Mikail. Dialah yang buat segalanya. Turunkan hujan, yang memberikan kita rezeki. Hari ini kita cukup makan, ataupun hari ini kita diberikan rezeki oleh orang lain. Semuanya di bawah tugas malaikat Mikail. Okey, malaikat yang kedua ni. Malaikat yang ketiga ialah dipanggil Israfil. Israfil. Malaikat Israfil pula tugasnya ialah meniup sangkakala. Meniup sangkakala. Ini yang akan berlaku pada hari kiamat nanti. Maksudnya kalaulah malaikat Israfil ini dia meniup sangkakala, maka berlakulah hari kiamat ataupun hari pembalasan. Maka di sinilah berlakunya tanda mulanya penghujung ataupun hujung dunia kita. Maksudnya kita semua nanti akan bersedia untuk menerima hari kiamat dan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tugas malaikat Israfil. Tunggulah hari kiamat nanti, dia akan datang dan meniupkan sangkakala. Mungkin sangkakala ini akan dalam bentuk hari kiamat yang tak dapat kita nak bayangkan. Berlakunya kehancuran bumi, berlakunya macam-macam peristiwa-peristiwa aneh untuk berlakunya hari kiamat. Itu tugas malaikat Israfil. Yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel. Apa tugas malaikat ini? Tugas dia adalah mencabut nyawa. Ini mencabut nyawa. Malaikat Israel ni kita boleh panggil juga sebagai malaikat maut. Dia ni tugas dia mencabut nyawa. Maksudnya apabila tiba, contohnya macam seorang manusia tu dah tiba masa untuk dia meninggal dunia, ataupun tiba masa untuk dia mati, maka malaikat inilah yang akan menjalankan tugas, yang akan mencabut nyawanya dan manusia tersebut akan meninggal dunia. Tugas malaikat Israel. Okey. Malaikat yang kelima dipanggil sebagai malaikat Raqib. Raqib. Okey, malaikat Raqib ni tugas dia mencatat amalan baik. Semua benda yang baik yang kita buat dekat dunia ni, kita tolong ibu kita kah, kita tolong ayah kita cuci kereta, kita tolong orang lain, semua amalan-amalan kebaikan yang kita buat akan dicatat oleh malaikat Raqib. Dan catatan inilah apabila dia sudah catat, lepas tu dia akan tunjukkan dengan Allah bahawa manusia ini tadi banyak melakukan kebaikan. Ini tugas dia. Mana-mana amalan kebaikan kita buat dekat dunia akan dicatat oleh malaikat Raqib. Kemudian malaikat yang keenam adalah malaikat Atid. Malaikat Atid. Apa tugas dia? Tugas dia ialah untuk mencatat amalan buruk. Benda-benda buruk yang kita buat, benda-benda yang Allah tak suka kita buat, tapi kita buat juga, maka dia ni lah malaikat Atid. Dia akan catat. Okey, hari ini kamu buat apa? Hari ini dia tadi mencuri. Maka ditulis mencuri situ. Sebab kejahatan ataupun kesalahan yang kamu buat, ataupun amalan buruk yang kamu buat, maka dicatat oleh malaikat Atid. Jadi berwaspadalah sentiasa. Okay, berhati-hati dalam perbuatan kita, amalan kita, sebab malaikat ini sentiasa mencatat apa yang kita buat. Kemudian malaikat yang ke-7 ini adalah malaikat Ridwan.
Okey, malaikat Ridwan, tugas dia ialah menjaga syurga. Dia menjaga syurga ataupun dia menjaga pintu syurga. Siapa-siapa yang masuk ke dalam syurga, dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam syurga, maka dia akan berjumpa dengan malaikat Ridwan. Di mana malaikat Ridwan ni, kalau dia tahu kita ni masuk ke dalam syurga, maka dia akan sambut kita dengan penuh gembira, dengan muka yang sangat gembira, muka yang sangat seronok, sebab kita ni merupakan ahli syurga. Siapa tak nak masuk syurga? Semua manusia nak masuk syurga. Maka kalau kita nak jumpa dengan malaikat Ridwan, pastikan kita boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas dia menjaga syurga. Kemudian malaikat yang ke-8. Malaikat yang ke-8 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik, tugas dia berlawanan dengan malaikat Ridwan. Ridwan tadi dia menjaga syurga, manakala malaikat Malik dia menjaga neraka. Jadi siapa-siapa sahaja manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, maka akan berjumpa dengan malaikat Malik ini. Dan malaikat Malik ini, kalau kamu tengok wajah dia, kalau dia tahu kita ini merupakan ahli neraka merupakan seburuk-buruk tempat, maka dia akan sambut kita dengan muka yang penuh bengis, muka yang penuh menakutkan. Kita pun takut nak masuk. Tapi oleh kerana kita banyak melakukan benda yang buruk semasa dekat dunia, maka kita dimasukkan ke dalam neraka dan kita berjumpalah dengan malaikat Malik ini. Dan dia pun melayan kita dengan penuh kasar, sebab dia pun tak suka kita masuk ke dalam neraka. Jadi Malik ini tugas dia menjaga neraka. Dan malaikat yang ke-9 dan yang ke-10, iaitu malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Ada dua malaikat, tugas yang sama. Mereka dua ni ada tugas yang sama. Apa tugas dia? Ialah menyoal orang mati di alam kubur. Dia menyoal orang mati di alam kubur. Macam mana tu Ustaz? Maksudnya, kalau kita nanti sudah meninggal dunia, kemudian kita dimasukkan ke dalam kubur, maka dua malaikat ini akan datang kepada kita dan soal. Apa yang dia soal? Dia akan soal mengenai apakah perkara ataupun perbuatan yang pernah kamu buat dekat dunia. Adakah kamu banyak melakukan kebaikan ataupun kamu banyak melakukan kejahatan? Maka mereka ni menyoal. Banyak soalan mereka. Sampailah berlaku hari yang seterusnya, ataupun pergi ke alam yang seterusnya. Sebelum kita pergi ke alam seterusnya, maka di alam kubur tadi kita akan berjumpa dengan malaikat Munkar dan Nakir yang akan menyoal kita pelbagai soalan berkaitan dengan amalan yang pernah kita buat dekat dunia dulu semasa kita hidup. Okey, jadi itu adalah antara 10 malaikat yang mesti kita tahu beserta dengan tugas-tugas dia. Baik. Seterusnya ialah, kalau kamu dah tahu ada 10 malaikat tadi dan kamu juga tahu tugas-tugas yang diberikan oleh Allah kepada mereka, maka di situ kita tahu apakah tindakan kita, apakah yang akan berlaku dengan kita apabila kita mengetahui bahawa malaikat ini ada tugas-tugas dia. Contoh, kamu tengok yang pertama. Contohnya malaikat Jibril tadi. Malaikat Jibril tadi, tugas dia tadi ialah menyampaikan wahyu. Jadi apabila menyampaikan wahyu, jadi kesan dia kepada diri kita ialah kita akan sentiasa membaca Al-Quran. Baik, Al-Quran ini, murid-murid sekalian, Al-Quran inilah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jibril inilah yang akan menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah, kalau kita tahu Jibril inilah yang telah menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka dalam kehidupan kita sentiasalah untuk kita membaca Al-Quran. Sentiasa diri kita membaca Al-Quran. Baik. Yang kedua ialah malaikat Israel. Israel tadi yang tugas dia mencabut nyawa. Jadi kalau kita tahu Israel ini adalah malaikat yang mencabut nyawa, maka kita ni sebagai manusia yang masih hidup,
maka kita akan menziarahi orang yang sakit. Kita sentiasa ingat tentang kematian. Kita sentiasa ingat tentang kehidupan kita ni tak lama, bahawa nanti di penghujungnya malaikat ini juga akan datang untuk mencabut nyawa kita. Maka selagi kita masih hidup, selagi masih lagi diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita rajin-rajinlah untuk menziarahi orang yang sakit. Supaya apa? Supaya kita ini ingat dengan kematian. Okey. Yang seterusnya ialah malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Kita tahu malaikat Israfil tadi tugas dia adalah untuk meniup sangkakala. Maksudnya permulaan ataupun berlakunya hari kiamat. Maka kita akan bersikap sederhana dalam kehidupan. Kita tak dapat nak kejar kehidupan itu terlalu bersungguh-sungguh. Tak boleh juga. Sampaikan kita lupa dengan Allah, kita lupa dengan perintah Allah, tak boleh juga. Maka kita akan sentiasa bersederhana dalam kehidupan kita. Apa yang kita miliki pada hari ini tidak selama-lamanya menjadi milik kita. Dan kemudian apabila penghujungnya nanti berlakunya hari kiamat, semua benda yang kita usahakan, semua benda yang kita buat akhirnya akan musnah disebabkan hari kiamat. Maka di situ apabila kita tahu Israfil ini tugas dia untuk meniup sangkakala ataupun menunjukkan tanda berlakunya kiamat, kehidupan kita sentiasa sederhana, tak melebih-lebih dalam kehidupan kita. Okey, malaikat seterusnya ialah malaikat Mikail. Malaikat Mikail yang di mana tugasnya tadi ialah memberikan rezeki, yang menurunkan hujan dan memberikan rezeki kepada manusia. Jadi apa yang akan berlaku kepada kita, kesan kepada kita ialah kita sentiasa bersyukur ataupun bersedekah dan membantu orang lain. Kesenangan yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita kongsikan juga kepada orang lain. Kita kongsikan kepada orang lain. Ini adalah tugas Mikail. Sentiasa bersyukur apa yang Allah berikan, rezeki yang diberikan oleh Allah pada hari ini, kita bersyukur dan kita bersedekah, berikan juga rezeki kepada orang lain. Baik. Seterusnya malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir, tugas dia ialah menziarahi kubur. Okey, menziarahi kubur. Tugas dia tadi adalah untuk menyoal orang yang mati. Bukan tugas dia, salah. Munkar dan Nakir ini tugas dia ialah menyoal orang yang telah meninggal dunia. Jadi apabila kita tahu bahawa kedua-dua malaikat ini menyoal orang di dalam kubur, kita pun sentiasa akan ada rasa untuk menziarahi kubur, untuk menyedarkan diri kita bahawa nanti kita juga akan kembali ke mana? Kembali ke alam kubur. Kita akan masuk ke dalam kubur dan kita akan disoal. Maka kita akan mempersiapkan diri kita untuk sentiasa melakukan kebaikan dan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ialah malaikat Raqib. Malaikat Raqib. Malaikat Raqib tugas dia ialah untuk mencatat amalan kebaikan. Mencatat amalan kebaikan. Jadi tugas malaikat ini apabila kita tahu bahawa Raqib ini sentiasa mencatat segala amal kebaikan kita, maka kita sentiasa melakukan kebaikan. So kita takut nanti kalau kita buat jahat akan ditulis pula amalan kejahatan kita. Maka sentiasa melakukan kebaikan. Semakin banyak amalan kebaikan yang kita buat, maka semakin banyaklah catatan yang dibuat oleh malaikat Raqib. Baik, seterusnya ialah malaikat Atid. Malaikat Atid tadi berlawanan dengan malaikat Raqib. Tugas malaikat Atid mencatat amalan keburukan. Jadi kesan dia kepada kita, kita cuba berusaha untuk menjauhi dosa dan maksiat. Takut untuk kita melakukan kejahatan, takut untuk kita melakukan dosa. Sebab kita tahu malaikat Atid akan mencatat segala amalan keburukan yang kita buat. Dan malaikat Ridwan dan Malik, di mana kedua-dua malaikat ini tadi ditugaskan untuk menjaga syurga dan menjaga neraka. Maka apa kesannya terhadap kita? Kita berusaha untuk menjadi ahli syurga, buat kebaikan sebanyak-banyaknya supaya kita boleh masuk ke dalam syurga Allah. Dan juga kita berusaha untuk
menghindari perbuatan ahli neraka. Amalan-amalan keburukan kita jauhkan supaya kita tidak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu adalah antara tindakan yang dapat membuktikan keimanan kita kepada malaikat. Kita tahu malaikat tadi dengan tugas-tugasnya, maka kita sebagai manusia yang masih lagi hidup, diberikan kehidupan oleh Allah, manfaatkan kehidupan kita dengan perkara kebaikan dan sentiasa taat kepada perintah Allah. Baik, itu saja untuk perkongsian kita pada hari ini. Moga bermanfaat dan kita jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.